Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua di mana saja anda berada, di utara ke, di selatan ke, timur ke, barat ke. Alhamdulillah, selamat menonton Al-Kuliah pada petang ini, dan seperti biasa kita akan menampilkan tajuk-tajuk yang bersifat semasa. Apatah lagi saat-saat akhir ini kita lihat ada beberapa perkara yang perlu kita selesaikan, tuan-tuan dan puan-puan, yang masih belum settle lagi, yang berkaitan dengan alam kerohanian ataupun alam gaib ataupun alam yang tidak nampak oleh pandangan mata kasar. Tetapi banyak pihak yang mendakwa itu adalah perkara baik, itu adalah perkara keramat dan sebagainya. Sebab itu pada petang ini dan perempuan, Al-Kuliah menampilkan topik yang bertajuk sihir. Apakah itu sihir? Dan perempuan, bersama 1 jam dengan Al-Kuliah pada petang ini, kita akan bersama dengan, saya perkenalkan lebih dahulu panelis kita pada petang ini. Panelis utama kita yang berbahagia, Dr. Roshdi bin Ramli, pensyarah kanan Universiti Malaya dan juga perawat daripada Darusshifa. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan gandingan yang bahagia Doktor pada petang ini ialah yang bahagia Ustaz Muhammad Khairuddin Aman Razali At-Takiri, pengurusi eksekutif Darul Fuqaha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini gelap Ustaz ini. Mendung saja. Dia dalam perempuan. Bersama beliau ni At-Takiri, terkenal dengan At-Takiri. At-Takiri ni bukan suka menakir orang. Kalau istilah Pantai Timur, takir tu dengan parang, takir. Tapi beliau bahasa seberang takir, Ustaz kan? Saya Besut Al-Besuti. Jadi perempuan, bersama saya tetamu-tetamu kita di studio, iaitu Persatuan Perkumpulan Perempuan Cawangan Kampung Paya dan daerah Port Dickson. Assalamualaikum semua. Wah, biru hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa saya sebutkan tadi, tajuk kita ialah sihir. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada kemusykilan, ada permasalahan, ada kekeliruan, bolehlah SMS-kan kami ataupun emailkan kepada kami permasalahan tersebut. Dan kami akan baca 2 SMS yang hebat, yang terbaik, insya-Allah akan dihadiahkan oleh Pustaka Salam. Tuan-tuan dan puan-puan, 8 jilid kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Siapa yang bertuah pada petang ini, cuba lihat insya-Allah. Dan insya-Allah penerbit akan pilih di antara banyak-banyak SMS, penerbit akan pilih 2 saja yang terbaik. Dan tuan-tuan, tuan-tuan juga boleh call kami ataupun memanggil kami di talian bebas tol 1-800-8866-36. Ingat dan hafal nombor tersebut. Sebagai mukadimah, Dr. Roshdi, boleh tak Ustaz ataupun Doktor ceritakan sikit apa itu sihir sebenarnya? Ni kadang-kadang, kenapa ni aku kena sihir lah? Mudah je. Dia asyik sakit, aku kena sihir lah. Kenapa dia sakit? Perut dia memuji, aku kena sihir lah. Buatan orang lah. Jadi boleh tak Ustaz ceritakan apakah itu sihir dan sejak bila sejarah sihir ni bermula? Silakan Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurusi majlis dan juga sahabat saya Ustaz Fauzi, dan juga yang saya hormati Ustaz Khairuddin Aman Razali selaku ahli panel kita pada petang ini. Alhamdulillah, pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan majlis yang kita adakan ini dapat memberikan maklumat dan ilmu yang bermanfaat tentang sihir. Sebenarnya perkataan sihir tu memang kita dapat temui dengan banyak di dalam Al-Quran. Artinya sihir ini adalah satu hakikat yang dinyatakan secara jelas di dalam Al-Quran, dan ada sekitar 67 perkataan sihir di dalam kitab Allah Al-Quran itu sendiri. Begitu juga kalau kita tengok dari segi bahasa, kita cuba tinjau dari segi bahasa, menurut para ulama, sihir tu, perkataan as-sihru tu, kalau dari segi bahasa bermakna, kalau dari segi bahasa lah, dia bermakna ma latufa wa khafiya sababuhu. Sihir ni dari segi bahasa bermakna apa yang amat halus dan amat tersembunyi sebab-musababnya. Jadi sihir ni memang dikaitkan dengan perkara-perkara yang sukar kita kesan secara zahirnya. Sebab itu perkataan bahasa ni dia ada kaitan dengan hakikat sihir itu sendiri. Misalnya para ulama secara umumnya mereka membahagikan as-sihru tu yang dinyatakan di dalam Islam tu kepada 2. Yang pertama, as-sihru menurut para ulama dengan erti
al-khada'. Al-khada' ni maknanya macam memperdayakan orang. Maknanya helah. Kita perdayakan orang secara halus, secara orang tak perasan yang kita ni mempunyai niat jahat terhadap dia. Itu adalah satu bentuk sihir di dalam pentakrifan para ulama. Itu satu takrif. Satu lagi pengertian sihir. Dan inilah pengertian yang kedua inilah bentuk sihir yang paling perlu dijauhi oleh kita kerana dia dianggap sebagai dosa besar dan boleh membawa kepada kekufuran, iaitu sihir yang melibatkan unsur-unsur jin, syaitan, iblis. Inilah bentuk sihir yang berdosa besar, yang boleh menyebabkan seseorang itu jatuh murtad. Dalam menjelaskan maksud sihir ni, saya suka memetik takrifan yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau mengatakan sihir dari segi syaraknya merujuk kepada al-uqadu. Al-uqadu ni maknanya simpulan-simpulan tali ataupun simpulan-simpulan ikatan. Wal-azaim, al-azaim ni merujuk kepada jampi serapah. Waruqa ni merujuk kepada jampi serapah. Al-azaim tadi merujuk kepada azimat dan tangkal, di mana bahan-bahan tersebut, kata Imam Ibnu Qudamah, dapat memberikan kesan yang tidak baik terhadap diri orang yang disihir, terhadap hatinya, terhadap akalnya. Artinya sihir ini adalah satu insiden yang memang betul-betul dapat mendatangkan mudarat kepada seseorang secara realiti dan hakikat. Dia bukannya secara khayalan, dan kemudaratan ini, kata Imam Ibnu Qudamah dalam tafsirnya, dalam takrifnya, ma yaqtul ni maknanya sihir itu memang menurut hukum syarak boleh membunuh seseorang. Okey? Dan kemudian ma yumarridu, maknanya sihir itu memang boleh membuatkan kita sakit. Dan juga sihir itu boleh menyebabkan suami tidak dapat mendatangi isterinya. Dan juga kata lagi Imam Ibnu Qudamah, sihir itu memang boleh menyebabkan timbulnya perasaan benci antara suami dan isteri, ataupun timbulnya perasaan sayang antara dua pihak yang kita kata macam ilmu pengasih. Jadi sebab itu ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memang menyatakan sihir yang boleh membawa kepada kekufuran ini adalah sihir yang melibatkan penggunaan ataupun bantuan makhluk iblis dan syaitan. Dan sihir ini memang menurut para ulama lahu hakikah, maknanya dia memang adalah satu benda yang realiti, yang boleh membawa mudarat kepada kita. Sebab itu kalau kita buka Al-Quran, memang dalam surah Al-Falaq tu sendiri pun memang Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita berlindung daripada sihir. Min syarrin naffatsati fil uqad, kan. Jadi kalaulah sihir itu tidak boleh memberi mudarat pada kita, mengapa Tuhan suruh kita berlindung daripada sihir? Jadi sebab itu para jumhurul ulama mengatakan sihir memang boleh memberi mudarat kepada kita. Dan sihir ini juga, kata ulama, termasuk daripada apa yang diistilahkan sebagai alamul asbab, kata ulama. Maknanya kalau kita terkena bisa ular, kita akan rasa sakit. Jadi begitu juga kata ulama, sihir ini, ilmu sihir, amalan sihir termasuk dalam kategori alamul asbab. Maknanya kalau terkena bahana sihir tu, seseorang itu akan jatuh sakit dan boleh membawa ataupun menimbulkan natijah-natijah yang amat buruk sekali lah mungkin. Adapun dari segi yang ditanya, dari segi sejarah, dapat saya nyatakan bahawa sihir ni adalah satu benda yang telah lama berlaku. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 102, ada dinyatakan bagaimana syaitan ataupun amalan sihir pun telah pun lama wujud sejak zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, zaman Nabi. Jadi artinya sihir adalah benda yang telah berlaku ribuan tahun yang lalu, dan dia akan terus berlaku, dan itu adalah apa yang saya boleh sebut, itu adalah sebahagian daripada ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita hadapi. Okey, masih Ustaz, dalam perempuan, kalau kita lihat tadi dah sudah disebut tentang definisi sihir, sejarahnya, dan ada sihir-sihir yang disebut Ustaz, sihir pengasih, sihir untuk memisahkan antara suami isteri dan sebagainya, dan ternyata hukumnya berdosa lah. Jadi saya tanya Ustaz Khairuddin lah, Ustaz, kalau kita lihat disebut tadi sihir ini dia ada kaitan melibatkan jin, makhluk halus, syaitan dan sebagainya, ataupun isti'anah, minta bantuan dengan makhluk halus. Nak tanya Ustaz,
Patut tak kita ni sebagai manusia yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian ni minta bantuan dengan jin ataupun makhluk alwah ataupun syaitan ni? Patut ke tak patut? Dan kalau patut, dan kalau kata patut, kenapa ada orang boleh sanggup minta bantuan dengan jin? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fauzi dan juga Dr. Rusdi. Kalau kita rujuk dalam surah Jin, jelas Allah Ta'ala sebut, kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Ada laki-laki kalangan manusia yang minta perlindungan daripada kalangan laki-laki jin, maka mereka ini hanya akan menambahkan kesesatan. Di sini Allah sebut pada kita macam bentuk interaksi antara manusia, laki-laki manusia dengan laki-laki jin. Memang ada manusia minta bantuan. Al-Imam Ibn Katsir dalam kitab tafsir, bila kita buka, dia cerita. Dia kata manusia ni bila masuk hutan, dia kata kepada orang hutan, dia kata, "Tok, cucu tumpang lalu tu." Dia sebut pada jin-jin yang dalam hutan tu. Jadi jin yang asalnya bila tengok manusia dah lari dah. Dah lari, bila tengok manusia datang lari, dengar manusia kata, "Tok, cucu tumpang lalu tu," datang balik, mengganggu manusia. Jadi maknanya asalnya jin takut pada manusia. Manusia boleh takut pada jin, jin kacau kita pula. Bila jin kacau kita balik, ini yang berlaku sekarang. Maka sebab itu kita menyatakan bahawa hubungan manusia dengan jin tidak akan buat kebaikan. Konsepnya paling kurang pun sadan li zara', tutup lubang-lubang kerosakan, dengan maksud kalau ada perhubungan nanti akan buat kepada rohaqa, kata Allah Ta'ala. Rohaqa mana apa? Karang sesat, susah hati, bencana dan sebagainya. Berarti kita kata mudah, jangan ada manusia yang cuba nak berhubung dengan makhluk yang bernama jin tadi, dalam apa keadaan sekalipun. Okey, cantik Ustaz. Jadi saya tanya ada Dr. Rusdi lah. Katalah yang di hadapan kita sekarang Ustaz, Doktor, ada bomo-bomo, dukun-dukun, pawang-pawang yang terlibat dengan amalan sihir ni, yang kadang-kadang membelah hantu raya, membelah plesit. Apa nasihat Doktor kepada mereka yang menghadap TV sekarang? Silakan Doktor. Di dalam Islam, kita disyariatkan oleh Allah untuk mendapatkan rawatan terhadap apa jua penyakit yang menimpa kita. Masyru' disyariatkan oleh Allah. Tetapi dalam kita nak mendapatkan rawatan ni, kita tidak boleh mendapatkan rawatan daripada pengamal perubatan yang melibatkan unsur sihir ataupun unsur kekufuran. Ini adalah satu perkara yang amat penting kita fahami. Misalnya kalau macam kita cakap tentang arak misalnya kan, dalam Islam ulama ada bincang apa hukum kita berubat dengan arak. Arak ni najis. Jadi di sana masih ada misalnya ikhtilaf ulama. Ada ulama kata boleh kita merawat dengan bahan bernajis dalam keadaan darurat misalnya, dia dah tidak ada pilihan lain. Tapi maksudnya ada ikhtilaf, benda-benda yang bernajis ni masih ada ikhtilaf. Tetapi mendapatkan rawatan daripada pengamal perubatan yang melibatkan unsur kufur dan syirik itu adalah haram dan tidak dibenarkan secara sepakat. Ijma' para ulama, tidak ada perselisihan pendapat di dalam perkara ini. Kerana itu nasihat saya lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita hendaklah menjauhkan diri kita, ataupun apabila kita nak mendapatkan rawatan daripada satu tempat, kita mesti pastikan rawatan yang kita dapatkan itu tidak bercanggah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek katanya demi untuk kebaikan agama kita, insya-Allah. Ya, terima kasih Doktor. Sebenarnya Ustaz, ini yang berlaku dalam masyarakat kita Ustaz. Ini yang kadang-kadang ada. Yalah, yang muda pun semangat juga nak belajar ni, sebab tengok Tok Guru, bila Tok Guru makan kaca, tak luka. Makan kaca, boleh makan kaca sampai berbotol-botol makan kaca. Yang kedua Ustaz, dia tengok Tok Guru tu tetap dengan parang tajam tu, tak luka. Tak luka, hebat Tok Guru, dia pun nak belajar juga. Yang ketiga, dia tengok Tok Guru tu selam tangan dalam minyak panas, tak melecur. Wah, sedap kita balik ikan dalam kuali gitu, tak balik ikan, tak perlu guna sudik ataupun senduk kan. Contohlah. Jadi apa sebenarnya itu, adakah itu sihir Ustaz ataupun ataupun silap mata ke? Baik. Ataupun apa Ustaz, silakan. Pertama sekali, perkara yang pelik, luar biasa dia panggil. Luar biasa ada banyak cara. Kalau luar biasa berlaku kepada para anbiya, kita panggil mukjizat. Kalau berlaku kepada orang biasa tanpa dia sedar, itu mungkin dipanggil ma'unah, bantuan. Kalau perkara pelik berlaku pada orang yang soleh, mungkin namanya karamah. Kalau benda yang pelik berlaku pada orang dengan sebab belajar, barangkali itu adalah sihir. Itu saja. Atau dia fasik, biar berlaku pelik, namanya istidraj. Berarti dalam dua keadaan, istidraj pun benda tidak bagus, berarti Allah nak bagi kita ni, kita rasa hebat, makin jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata sihir lagi berat,
Makna dalam apa keadaan sekali benda yang pelik berlaku pada manusia yang tak diketahui sebabnya, imma istidraj, imma sihir. Tapi yang dekat ialah pada sihir. Bila siapa hukumnya? Hukum orang yang terlibat dengan sihir, yuqtal, dibunuh. Ini hukum yang dibincang oleh para alim ulama. Mesti dibunuh. Kenapa dibunuh? Sebab perkara sihir bila berlaku pada manusia, kita nak cek secara macam biasa tak boleh. Kalau orang yang bunuh dengan pisau, kita boleh cek dia, kita boleh masuk mahkamah. Dia bunuh secara sihir, kita tak tahu macam mana sumber dia, siapa yang buat, kita pun tak tahu, hanya sangkaan saja. Maka hukumnya saddan li zara', tutup lubang-lubang kerosakan, mesti dibunuh. Jadi kalau kita kata imma istidraj, imma sihir, mana-mana keadaan, semuanya adalah tidak betul dengan syarak. Jadi apa kadang kita kata Al-Imam Ibn Taymiyah, dia kata apa? Kalau kamu tengok seorang yang boleh terbang di udara, berjalan atas air, ketahuilah itu adalah syaitan. Maknanya apa? Syaitan ni dua. Satu, syaitan manusia. Kedua, syaitan jin. Dalam Quran pun Allah sebut dalam tentang kisah para anbiya. Setiap para anbiya ini akan ada musuh. Apa musuh dia? Syayatinal insi wal jin. Syaitan kalangan manusia, kalangan jin. Dua-dua. Berarti kalau dia manusia, boleh terbang di udara, itu syaitan, kata Ibn Taymiyah. Kalau bukan manusia, dia jin pun syaitan juga. Dalam keadaan apa sekalipun, mereka adalah syaitan. Itu yang boleh saya sebut. Mungkin kasar sedikit, tapi itu realitinya. Terima kasih Ustaz Khairuddin dan Dr. Rushdi. Apa-apa tuan-tuan, kita masih lagi menunggu kedatangan SMS dan juga panggilan telefon daripada anda. Dan sebelum kita tunggu, kita berehat dahulu. Jumpa lagi selepas ini, insyaAllah. Semua kerana masih setia bersama Al-Kuliah pada petang ini. Dan seperti biasa kita teruskan. Barangkali ada soalan-soalan penonton daripada studio pada petang ini. Dan saya bagi peluang kepada mereka untuk bertanya terus kepada yang bagi ahli panel. Silakan Hajah Rashidah kalau ada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustaz, saya ada satu soalan yang untuk saya ajukan pada petang ini. Benarkah seseorang itu yang terkena sihir, di dalam kehidupannya, dia tidak boleh baik dengan masyarakat, tidak boleh baik dengan orang itu dan orang ini, dan jumpa dengan orang-orang itu pun dia bermasam muka? Apakah ini menunjukkan sebahagian daripada dia dah terkena sihir? Sekian, terima kasih Ustaz. Terima kasih Hajah. Ya, jadi dia tengok orang pun benci, musuh ya. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya gejala-gejala sihir itu mungkin boleh berlaku akan berlakulah terhadap orang yang terkena sihir. Tetapi apa hal pun, apakah dengan sebab kita terkena sihir, maka ini tidak memungkinkan kita berinteraksi dengan baik dengan orang? Saya tidak bersetujulah. Maknanya apa yang pentingnya bagi orang yang terkena sihir, apa yang menjadi kewajipan ke atas dirinya ialah dia kena berubatlah, dia kena berubat, dia kena menambahkan amalan selain daripada dia berubat dengan ayat Al-Quran atau dengan cara-cara yang diizinkan oleh syarak. Dia kena banyak beramal ibadat, dan insya-Allah dalam pandangan saya lah, dengan dia banyak beramal ibadat, dia banyak berzikir, saya percaya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah dengan ketenangan yang mula masuk ke dalam jiwa itu, insya-Allah dia dapat berinteraksi dengan baik dengan orang ramai lah, dengan tidak menimbulkan sebarang masalah. Tetapi yang pentingnya, apabila kita rasa macam adanya sesuatu benda yang mengganggu emosi kita ke, fikiran kita ke, mental kita, Islam mengajar kita supaya kita berubat. Kita berubat dengan maksud sama ada dengan diri kita sendiri, kita beramal ibadat, ataupun kita minta orang-orang yang arif dalam bidang tersebut untuk merawat kita. Terima kasih Ustaz. Saya nak respon sikitlah kepada pandangan Dr. Ri. Barangkali Ustaz Khairuddin boleh jelaskan sikit. Biasanya orang kena sihir, dia tak tahu dia kena sihir. Orang kena sihir, dia tak tahu aku sakit ke, aku benci ke, dia tak tahu. Itu barangkali puncanya sihir. Macam mana Ustaz nak selesai masalah ni? Sebab orang sakit tak tahu dia sakit. Silakan Ustaz. Menarik soalan itu sebenarnya. Baik, kita begini. Kalau kita ambil kaedah rawatan dalam Islam, yang kita ajar pertama sekali manusia yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu isti'azah, mereka ini orang yang dapat menghalang diri daripada gangguan syaitan. Berarti kalau dia sama dia sihir, kita tengok dia ni makin pelik berurusan kita. Tak, mukanya masam, selalu nak marah dan sebagainya. Kita kata, imam dia kena sihir ke? Dia tak kena sihir ke? Kita kata dia ista'iz billah. Ini tak lain lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan antaranya al-falaq. Qul a'udzu birabbil falaq.
Amalkan An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Ini semua amalan-amalan kalau tidak kerana sihir pun, kerana sebab kita dikuasai oleh kemarahan, itu adalah daripada jin, daripada syaitan. Itu disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita amal tadi, nampak dia pelik, kita kata saudara amalkan Al-Falaq, amalkan An-Nas, amalkan ayat kursi. Kalau tak ada gangguan jin pun memberi kebaikan kepada kita. Kalau ada gangguan jin, lagilah memberi manfaat kepada kita. Jadi ke mana sekali pun, kita akhirnya akan beri dakwah pada mereka. Dakwahnya apa dia? Dakwah rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mohon lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Ustaz. Kita buka belanda Hajah Rash Ainun pula untuk tanya. Silakan Hajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekiranya seseorang itu berdendam, dia melaksanakan dendamnya dengan cara buat anak patung, tulis nama orang itu pada dahi, kemudian diasapkan pula. Dia tidak berniat, sekadar melepaskan geram. Apakah hukumnya Ustaz? Sekian. Betul juga kan? Malam Jumaat pula diasapkan kemenyan, jampin-jampin serapas sikit mentera apa semua kan? Ditiup kan? Maka yang kawan tu tengah tidur pun sakit. Jadi apa hukumnya Ustaz? Saya rasa itu adalah satu perbuatan yang sia-sia lah, satu perbuatan yang sia-sia dan tidak wajar dilakukan oleh di kita. Kalau kita nak menjadi seorang Muslim yang baik lah, maknanya kalau kita rasa ada perasaan dendam tu, kita cuba merawat penyakit dendam tu. Di mana kita nak merawat penyakit dendam tu? Caranya mungkin kalau di sinilah dengan cara kita merujuk kepada penjelasan para ulama tasawuf tentang macam mana cara kita nak. Sebab dendam tu adalah satu penyakit yang perlu dirawati. Sebab apa dia penyakit? Sebab bila kita dendam dengan orang, dendam yang ada dalam diri kita tu akan mengganggu fikiran kita. Bila dia mengganggu fikiran kita, kita tak tenang. Kita tak boleh beribadat kepada Allah. Jadi mesti kita rawat benda-benda. Baiklah Ustaz, apa pun puan-puan, dia dah berdendam, baik kita maafkan saja kesalahan orang. Habis cerita. Kita ada seorang pemanggil di ujung talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Ramli Saleh. Okey, silakan Cik Ramli. Saya ingin nak bertanya bagaimana seorang manusia biasa. Dia boleh berjalan kaki misalnya ke Mekah dalam masa 2 jam atau sejam boleh sampai. Lepas itu kita balik ke Malaysia. Sedangkan zaman Nabi SAW, dia tidak pernah jalan kaki jauh tetapi dia naik unta. Jadi yang jadi asal dekat sini, itu sebagai manusia biasa umat Islam adalah dinding tempat pagar kita ialah mengikut Nabi Muhammad. Di mana hadis tak kira lah sama ada perkataannya, perbuatan Nabi atau perangai Nabi yang kita perlu ikut. Dan apa pula cara bila mengatasi masalah perangai Nabi. Adakah satu kesalahan atau juga termasuk golongan sihir? Terima kasih. Sama-sama. Okey, Ustaz Khairudin ni ialah berjalan atas air pergi ke Mekah kan. Dan Nabi pun berhijrah pun naik unta. Nabi berhijrah kan. Beberapa hari ni, beberapa minit saja. Barangkali Ustaz Khairudin boleh beri komen sikit. Baik, pertama sekali kalau ada orang mendakwa saya semalam ke Mekah dan pagi dia balik semua, ini confirm dia gila lah. Kalau tak gila pun memang dia terlibat dengan sihir. Itu saja. Kalau kita kata kan para wali mereka ini juga boleh pergi sana sini sebagainya, orang itu bergelar wali selepas dia mati. Makna dia mati dalam kehidupan sehari masa dia belum mati, memang dia seorang yang saleh dan berlaku benda yang ajaib. Kita bercakap tentang keajaiban dia tadi selepas dia mati, itu karamah pada para awliya. Dan orang itu hanya digelar wali selepas dia mati. Sebab Quran kata apa? Tentang orang yang kufur pada Allah. Wallazina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang tu kufur pada Allah dan mati dalam keadaan kufur. Ini barulah orang yang boleh dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaknat oleh orang Islam. Sebaliknya kata ulama daripada ayat tadi, kalau dia wali selagi dia tak mati, kita tak pasti dia ni adakah mati dalam keadaan beriman atau kufur. Jadi pastikan dia mati dulu. Selepas dia mati, ternyata masa dia solat dan ada berlaku perkara ajaib, itu berlaku atas karamah. Itu saja. Jadi kalau hidup nak mendakwa ke sana sini, kita kata ini perkara yang karut. Biasa begitulah. Kalau ada mendakwa tu biasa karut tu. Jangan percaya. Kalau dia wali pun wali nikah je. Kita tengok pula Hajah Saliah. Kalau ada soalan silakan Hajah. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya, apa hukum jampi-jampi orang dulu? Misalnya dijampi pada air kelapa untuk ubat demam. Bacaannya pada ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran, kemudian dibacalah sesuatu dalam bahasa Melayu. Bolehkah air kelapa itu diminum? Terima kasih Hajah. Silakan Dr. Rusdi. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya perkataan jampi ni saya suka terjemahkan daripada perkataan Arab yang disebut sebagai ar-ruqyah. Di mana dalam hal ini Nabi SAW pernah bersabda,
a'ridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Jadi maksudnya ialah selama mana jampi mantara yang digunakan oleh seseorang itu walaupun mungkin bukan daripada bahasa Arab tetapi tidak ada ungkapan melainkan ungkapan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia dibolehkan. Memang kita boleh dalam Islam kalau kita baca doa-doa yang sah menurut syarak kepada air kelapa kepada makanan dan kita tiup dan kita jadikan sebagai makanan, dibenarkan. Yang pentingnya jampi mantara tersebut tidak merangkumkan rangkai kata yang tidak dapat difahami sebab ditakuti adanya unsur-unsur syirik dan kufur yang bersifat menyeru jin dan syaitan. Itu yang Islam tak bagi tu. Terima kasih Ustaz. Doktor, tanya Ustaz Khairuddin pula. Bertubi-tubi saya tanya Ustaz ya. Tentang silat-silat nah. Ada tak silat-silat yang campur aduk dengan sihir? Kalau ada, apa caranya? Barangkali ada ciri-cirinya. Silakan Ustaz. Baik, kadang-kadang dalam amalan silat ada orang dia panggil silat seru. Maknanya dia niat saja dia boleh niat apa saja silat. Hantuah lah konongnya, Jackie Chan lah, apa sajalah dengan hanya niat. Dan sebenarnya saya sendiri ada pengalaman begitu masa budak-budak itu belajar ilmu seumpama ini. Sebenarnya pertama sekali bila ada berlaku dengan niat, berlaku suatu gerakan, makna boleh bersilat sendiri, itu bukan daripada kita, ada makhluk lain. Siapa makhluk itu? Makhluk yang tak nampak di mata, imam malaikat. Takkanlah malaikat bersilat kot. Yang kedua, imam jin. Maka kalau bukan malaikat, dia adalah jin. Kalau manusia macam boleh bersilat dengan hanya niat saja. Maka saya menyatakan bahawa kalau ada silat yang seumpama itu, maka dia di belakangnya adalah jin. Tapi dia kata, saya ambil ijazah, saya nak bersilat itu mesti saya baca syahadah dulu, mesti sebut la ilaha illallah dulu, mesti berzikir dulu. Ini semua topeng sebenarnya. Topeng saja. Jangan terpengaruh. Dalam kaedah Islam, dia dua kaedah. Satu, setiap benda kita buat kena muwafaqatus syarak. Bertepatan dengan syarak dulu. Kalau bercanggah dengan tak bincang abang ni. Kalau cara syarak tak kena ada, tak kena macam mana seorang secara spontan dengan hanya berzikir boleh bersilat, kan pelik. Maka tak kena dengan syarak. Maka ketahuilah benda yang seumpama ini ada di belakangnya jin. Kalau kata tak ada, guru saya mana ada terlibat dengan jin. Saya menyatakan bahawa ini boleh awal lagi. Dulu guru kita dulu lagi beramal dengan jin, dia tak beritahu kita. Dia pun serahkan mandat pada kita, cara bersalam dan sebagainya. Yang tu serah pada anak murid. Hingga akhirnya bertitis sampai pada kita entah 10 generasi kemudiannya. Tapi dia ada kaitan dengan jin. Percayalah ada kaitan dengan jin. Dan saya ada pengalaman. Mereka yang kena seumpama ini, bila kita buat rawatan kat dia ada pengalaman Ustaz tu kita sambung lepas ni insya-Allah ya. Apa pun kena berhati-hati dengan silat tadi. Terjumpa lagi selepas ini, selepas Beast World. Jangan ke mana-mana. Selamat menonton Al-Kuliah kepada anda semua dan kita bersama dengan topik sihir bersama saya Dr. Rosdi Ramli dan juga Ustaz Muhammad Khairuddin dan bersama saya sebagai penonton di studio pada petang ini Persatuan Perkumpulan Perempuan Cawangan Kampung Paya dan daerah Port Dickson bersama dengan ketuanya Hajah Salia. Kita ada seseorang di hujung talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana? Saya Sayyidatul Karimah. Okey. Dari Al-Ustaz. Dari Al-Ustaz, ya. Silakan Hajah. Saya nak tanya tentang kaitan malaikat Harut dan Marut dengan sihir ni. Kemudian tanda-tanda seseorang terkena sihir. Ya. Okey. Ada dua soalan. Ya. Terima kasih puan. Terima kasih sama. Okey. Ada dua soalan. Yang pertama tentang Harut Marut. Yang kedua apakah tanda-tanda sihir? Oleh Harut Marut saya ada Dr. Rosdi lah untuk cerita tentang Harut Marut. Siapa Harut Marut dalam surah Al-Baqarah dan apakah tanda sihir? Silakan Dr. Rosdi dulu tentang Harut Marut. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya memang ada dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102 berkaitan dengan Harut dan Marut ni di mana ayat tersebut berbunyi wama unzila 'alal malakaini bi babila Harut wa Marut wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Sebenarnya ada dua pandangan para ulama tafsir lah dalam mereka menganalisa ayat ni. Yang pertamanya, pandangan yang pertama mengatakan Harut dan Marut ini bukan daripada kalangan malaikat. Mereka adalah manusia biasa saja seperti orang lain juga, tetapi mereka merupakan manusia yang ada kedudukannya. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan bahawa ya memang betul Harut dan Marut ini termasuk daripada kalangan malaikat, di mana Allah Subhanahu Wa Taala
telah menurunkan beberapa ilmu sihir dengan perantaraan mereka. Tetapi perlu dijelaskan kat sini ya, maknanya turunnya ilmu sihir melalui Harut dan Marut sebagaimana yang difahami daripada ayat ini bukanlah bermakna untuk mengembangkan ilmu sihir sehingga merosakkan masyarakat. Tidak. Sebenarnya dalam ayat ini menjelaskan bagaimana Harut dan Marut yu'allimuna, mereka mengajar sihir kepada mereka menyampaikan ilmu itu kepada orang, tetapi mereka memberi ingatan. Hanya saja kami ini membawa ada unsur-unsur cubaan ilmu tersebut, maka janganlah kamu kufur. Kerana itu menurut para ulama, tujuan mereka Harut dan Marut ni dia menyampaikan, dia mendedahkan hakikat sihir tu bukan supaya kita beramal tak, tetapi untuk memberi kefahaman kepada kita semua tentang hakikat sihir supaya kita dapat menjauhkan diri daripada sihir tu. Itu kita kena faham. Supaya kita menjauhkan diri daripada sihir. Misalnya kita tengok satu orang yang pada zaman-zaman dululah, misalnya ada satu orang yang mendakwa dia sebagai seorang nabi dan rasul misalnya. Macam mana kita nak tahu kebolehan luar biasa yang ditunjukkan oleh orang itu, apakah dia betul mukjizat ataupun adakah dia tu sekadar sihir saja? Kalau kita tidak tahu apakah hakikat ilmu sihir itu. Jadi sebab itu pendedahan ilmu sihir yang disampaikan oleh Harut dan Marut ni untuk membolehkan kita sebagai manusia menjauhkan diri daripada sihir. Bukan kita mengamal, menjauhkan diri daripada sihir. Sebab itu apabila mereka menyampaikan sihir ataupun menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ilmu sihir itu, mereka memberi ingatan, innama nahnu fitnah. Ilmu sihir ini adalah satu ujian, maka janganlah kamu menjadi kufur dengan sebab mengamalkan sihir tu. Okey, terima kasih. Saya nak teruskan kepada soalan SMS dululah ya. Boleh Ustaz Khairuddin ya. Tanya Ustaz, dia ada era bagaimana pula mengubat sihir menggunakan telur? Kan ada setengah-setengah bomo kan dia lalukan telur kat sini kan. Maka tiba-tiba dia kata penyakit dah pindah dari telur. Bila pecahkan telur, keluar pula air merah, dan patutnya telur tersebut tidak ada merah, kuning saja, tapi dah campur dengan merah. Ini dia kata apa? Dah penyakit dah berpindah ke dalam telur. Apa pandangan Ustaz? Baik, kalau kita rujuk kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal ketika mana ada seorang kena gangguan jin, Imam Ahmad hanya hantarkan teropah beliau. Dia kata ambil teropah dan pukul laki-laki yang kena rasuk tadi. Bila ambil teropah buat laki-laki tadi nak dipukul, dia kata jin yang bercakap melalui lidah laki-laki tadi. Oleh kerana Imam Ahmad taat kepada Allah, maka aku taat kepada beliau. Dia pun keluar. Dia keluar, kemudiannya sehinggalah mati Imam Ahmad. Berlaku lagi kisah yang sama. Orang yang lain hantar teropah Imam Ahmad juga, anak murid boleh hantar teropah tadi. Kata si jin, dulu aku keluar kerana taat pada Imam Ahmad. Hari ini yang hantar pada aku orang tak taat pada Allah, aku takkan taat pada dia. Maknanya apa? Teropah itu hanya alat. Dia bukan teropah itu, dia mesti orang yang memegang teropah itu. Maka samalah cerita telur ke, lada hitam ke, air ke, apa saja bahan kita gunakan untuk merawat, dia bukan bahan itu menjadi asas, orang yang merawatnya. Kalau orang itu saleh, dengan kesalahannya itu diberi penyembahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orangnya fasik, langgar perintah Allah, apa telur tadi mungkin hanya sebagai satu bayangan penyamaran saja. Wallahu taala. Terima kasih. Kita ada Hajah Saedah, silakan Hajah Saedah, soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, dalam hadis cerita Nabi kena sihir dengan orang-orang kafir Yahudi, jadi bagaimana dengan maksumnya Nabi? Adakah Nabi tidak dipelihara oleh Allah? Okey, terima kasih. Cantik soalan tersebut. Silakan Dr. Rushdi jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan tu bagus, insya-Allah. Memang sabit di dalam hadis-hadis yang sahih bahawa Nabi SAW pernah dia memang pernah terkena disihirkan oleh seorang ahli sihir yang paling hebat pada masa itu yang bernama Lubaid ibnul Aqsam. Lubaid bin Aqsam ni dia telah menyihir Nabi SAW, dan antara bahan yang digunakan adalah dia mengambil sikat dan rambut Nabi SAW, dan bahan sihir itu telah ditanam di sebuah telaga yang dipanggil Bi'ru Zarwan. Walau bagaimanapun kita kena faham, saya nak jelaskan benda ni Nabi SAW, kata para ulama, dia adalah manusia seperti kita juga. Artinya Nabi mengalami sakit. Macam kalau kita boleh demam, Nabi demam. Kalau kita kena gigit
kalau jengking kita rasa sakit, Nabi SAW juga rasa sakit. Begitulah juga di dalam kes ini. Nabi sebagai kul innama ana basyarum mislukum, Nabi adalah manusia seperti kita. Jadi dia memang boleh terkena kepada benda-benda yang seperti sihir ini. Walau bagaimanapun, walaupun Nabi SAW terkena sihir, tetapi apa yang jelasnya kata ulama, bahana sihir itu tidak sama sekali mencemarkan status Nabi sebagai seorang Rasul, kerana apa yang berlaku pada Nabi itu sama sekali tidak menghilangkan kewarasan akalnya dan tidak dapat menggugat peranan dia itu sebagai seorang Rasul. Jadi tidak menjejaskan kemaksuman Nabi SAW. Alhamdulillah. Terlampau itulah. Dan Nabi pun bila terkena sihir pun tidaklah mengguling-guling, menjerit histeria. Tak ada. Jadi tuan pelihara juga Rasulullah SAW. Apa pun Rombon, kita pelihara masa kita baca dalam sesuatu itu. Adakah ia sihir? Contohlah Ustaz. Contoh ni gelas air kan. Ustaz, saya buat kopi goji, adalah kopi goji. Saya pun kacau. Ya Allah tahu bila dia sayang aku. Baik saya minum. Suami tak tahu ni, adakah itu sihir juga? Baik. Kalau kita ambil air, kita baca. Contohnya bacaan doa, kita baca he tika kajang-kajang bersirak batang sanuri, roh kirak-kirak bersama-sama roh semangat, roh mas wangi korban nasi makan dan minum. Tidur dan duduk aku lupa pada aku. Itu sihir. Itu sihir. Tapi kalau kita baca dalam air, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah, jinakkan hati antara kami. Itu doa. Berita pulang pada kita. Nak doa pun nak sihir. Sihir hukumnya haram. Adapun doa itu berpanjangan insya-Allah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Terima kasih Jumarni ya. Tadi Ustaz Jumardin dah jawab. Okey. Ustaz tanya ini teratai pula. Teratai lahir di Tasik Madu. Teratai. Ustaz, adakah santau itu sebahagian dari sihir? Boleh tak kalau kita hantar balik santau tersebut kepada tuan empunyanya? Silakan Dr. Rushdi. Jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita bercerita tentang santau dalam pemerhatian saya, kalau misalnya santau biasanya dia melibatkan bahan-bahan yang kita kategorikan sebagai bahan yang ada unsur gatal, bisa dan boleh mendatangkan pedih kepada diri seseorang yang terkenal itu. Yang pentingnya kalau bahan-bahan itu diadun dan kemudian disertakan dengan ungkapan-ungkapan mentera yang bersifat pemujaan kepada jin dan syaitan, itu memang tak dapat kita nafikan. Itu adalah satu bentuk bentuk santau dan satu bentuk sihir. Boleh tak nak hantar balik Ustaz kepada orang buat? Kita hantar balik. Okey. Biar dia kata pula. Kalau saya nak jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita jangan kita hantar balik. Kerana apa? Kerana dalam hadis Nabi SAW, selepas Nabi SAW diafiatkan oleh Allah daripada sihir tu, ada satu pertanyaan. Apakah engkau ya Rasulullah ingin membalas kembali sihir yang dikenakan kepada engkau? Lalu Nabi SAW enggan melakukan benda itu. Jadi kita ikut cara Nabi SAW. Terima kasih Ustaz, terima kasih Doktor. Ustaz, ini dari Nome dia tanya satu soalan. Nome saya rasa dia tukang urut ni. Dia kata, Ustaz, bila boleh saya mengurut seseorang, tiba-tiba meremang bulu roma saya. Adakah dia ada membelah sesuatu yang diurut tu? Ataupun ada sihir dan sebagainya? Ni, tukang urut. Tukang tak urut jawab. Silakan. Dia ada jampi orang boleh pakai. Hei Ali bersama Ali, teguh tegang tubuh aku, pulang pulih muda aku, urat yang kejut. Itu semua adalah bacaan yang saya duk kaji, makna pun saya tak faham. Saya belajar ilmu masa kecil itu. Saya hafal yang tu. Tapi kenapa tak gunakan ayat-ayat syifa dalam Quran? Ada 6 ayat syifa dalam Quran. Dan ada Al-Falaq, ada An-Nas, ada ayat kursi. Gunakan ayat itu untuk kita mengurut tadi. Tapi kalau kita kata mengurut rasa meremang, itu bukan petanda dia ini mengamalkan sihir. Belum tentu lagi. Mungkin perasaan kita duduk seorang diri rasa meremang kadang-kadang. Itu bukan satu bukti. Sangka baik dulu kat dia. Tanya dia apa bacaan dia. Itu cara yang terbaik sebenarnya. Kita pun tengok juga apa yang kita urut. Kita mengemang bulu roma tu. Ya, okey. Ustaz Dr. Rushdi. Ni satu soalan, nama tak ada. Bagaimana nak ubah persepsi masyarakat yang sering kali mengaitkan sihir dengan masalah hidup? Seperti kalau susah dapat jodoh tu, memang sihir ni. Confirm sihir. Kalau demam tak baik-baik, sihir ni. Jadi nak ubah persepsi masyarakat. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pandangan saya, umat Islam pada hari ini perlu mempertingkatkan keilmuan mereka tentang Islam. Terutamanya macam ilmu akidah terutamanya. Di dalam ilmu akidah kita belajar yang memberi manfaat dan mudarat adalah Allah. Ilmu akidah mengajar kita supaya sentiasa bertawakal kepada Allah, sentiasa sabar di atas ujian Allah. Jadi insya-Allah dengan kita dapat menyuburkan ilmu kita dan amalan kita, insya-Allah lambat laun insya-Allah saya percaya dengan kesuburan iman dan ilmu itu sendiri akan boleh menyingkirkan daripada kita
kefahaman-kefahaman yang salah ni, yang percaya itu orang buat lah, ini orang buat. Jadi kita kena jauhkan semua benda tu. Kita sentiasa bertawakal kepada Allah dan bertakarub kepada Allah untuk pulihkan balik. Okey, Ustaz Khairuddin, ada satu soalan. Dia tanya, Ustaz, betul ke tak betul yang satu contohnya yang pakai benang hitam ni untuk mengelakkan gangguan sihir dan sebagainya, pakai benang hitam. Kadang-kadang kat sini dulu kecil-kecil pakai tali kasut. Di sekolah tak ada tali kasut, sini tali kasut. Kadang-kadang Ustaz dia pakai, sekarang ni tak ada tali kasut dah, dia pakai kayu koka. Dia buat cincin, buat tasbih nak elakkan sihir. Betul ke tak betul, Ustaz? Silakan. Ya, dia perkara ni dipanggil tiwalah, dia panggil. Menggunakan satu benda yang diikat di tangan atau di tengkuk untuk menghalang gangguan jin. Ulama ada beza pandangan dalam masa ini, ada kata boleh ke tak boleh, tetapi konklusi yang kita boleh buat ialah kalau ada padanya ayat-ayat yang tak difahami pada nota-nota kertas yang diikat, diletak di tangan, di tengkuk, kalau itu confirm tak dibenarkan oleh syarak. Yang jadi khilaf ulama kalau sekiranya ada padanya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syarat mesti i'tiqadnya dia adalah penyembuhannya daripada Allah, bukan kerana benda itu. Kalau itu i'tiqad dijaga, maka ada ulama yang membolehkan. Tetapi saddan li zara'i, nak tutup lubang-lubang kerosakan akidah, kita menyatakan sebaiknya dijauhi semua perkara seumpama itu. Cukuplah kita serah diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bacalah ayat-ayat pelindung, insya-Allah. Okey, Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan tanda-tanda orang terkena sihir ni? Ringkas, Ustaz. Kalau kita ambil dalam Quran dan hadis Nabi, satu, kalau Quran dalam hadis Nabi lah, kita kata satu, cerita mimpi. Sebab mimpi Nabi kata ar-ru'ya sayyi'ah, mimpi buruk minasyaitan, daripada syaitan. Dan syaitan ini adalah gelaran antaranya bagi jin yang mengganggu manusia, antaranya terlibat dengan sihir. Kalau ada mimpi yang buruk, barang yang berterusan, barangkali saya ulang balik, itu adalah petanda sihir. Satu. Yang kedua, yang berlaku pada Nabi SAW, Nabi bila kena sihir, dalam hadis Bukhari menyebut yukhayyal ilaih, Nabi diberi satu khayalan. Khayalan ni maksudnya bukan sampai menghilangkan waras Nabi, terasa macam mendatangi isterinya sedangkan tidak mendatangi isterinya. Dia dalam keadaan confused. Itu ada padanya tanda-tanda sihir. Itulah yang saya sebut berdasarkan hadis tadi lah. Satu lagi, Dr. Rusdi, ini satu SMS tanya. Dia tanya apa? Apa pendapat doktor yang mengatakan nak elakkan sihir kita pakai seluar dalam terbalik? Saya rasa itu mungkin khurafat lah kot. Benda-benda apa saja amalan-amalan yang yang tak dapat kita buktikan, ataupun tidak ada hujah syarak, kita perlu elakkanlah. Itu termasuk khurafatun yang dalam yang tak boleh. Okey, terima kasih. Benda khurafat yang percayalah. Tak pakai luar dalam pun kena juga, ya. Lagi mudah kena. Nak tanya Ustaz Khairuddin lah. Ini nak tanya, dia kata apa beza, sebab ada orang Islam pun main selap mata. Adakah selap mata tu sihir? Kadang-kadang main selap mata kan, tak ada duit, kat sini ada duit. Jadi apakah itu sihir juga? Silakan. Dia dua benda. Satu, silap mata ini dia halah saja. Dia pelajari oleh orang yang mahir, boleh hilangkan duit. Bukan hilang, ada sebenarnya, itu hanya silap mata saja, itu dibolehkan. Tetapi kalau yang memang betul-betul ajaib, bukan mata silap, memang berlaku khayalan, itu ada pada unsur-unsur sihir. Jadi kita perhati betul-betul di mana kedudukan silap mata yang dibuat tadi. Kalau ada amalan yang pelik, yang tak dapat kita kaji sebabnya, itulah dia sihir. Kalau dapat dikaji sebabnya hanya halah mata, itu bukan sihir. Okey. Dr. Rusdi, barangkali ini soalan terakhir. Ini kata nak ngelakkan sihir, dia kata kami pakai tangkal juga. Tapi tangkal tersebut kerusi. Dia tulis kerusi, dia buat ikat kat sini ke, dalam songkok ke, letak songkok ke, ataupun di mana-mana lah tempat yang elok pakai. Boleh tak tangkal azimat daripada ayat kursi ataupun ayat Quran? Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa sebagaimana yang Ustaz Khairuddin dah sebutkan tadi, maknanya walaupun ada ikhtilaf ulama dalam masalah penggunaan tangkal dengan ayat Al-Quran, tetapi yang terbaiknya, malah menurut fatwa ulama-ulama semasa pada hari ini juga, kita elakkan diri kita sama sekali daripada penggunaan tangkal. Itu yang terbaik sekali, terselamat, dan kita pakai kaedah-kaedah doa-doa yang diizinkan oleh Allah. Malah kita kena ingat di sana ada sepotong hadis Nabi SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Artinya barang siapa yang menggantung sesuatu azimat pada dirinya, maka sesungguhnya dia telah melakukan syirik kepada Allah. Jadi demi kebaikan iman dan ketakwaan kita selamat dunia akhirat, kita elakkanlah daripada penggunaan tangkal. Ya, terima kasih doktor. Ni Ustaz Khairuddin, satu soalan bertubi-tubi tanya ya. Okey. Dia kata saya ustaz. Qiyamul lail, malam-malam kemudian puasa sunat,
banyak solat sunat, kemudian zikir, baca Quran. Tapi kenapa saya masih lagi kena sihir? Silakan Ustaz. Jawapannya mudah saja. Nabi sendiri berkena sihir. Erti sihir itu berlaku pada kes sebagai sakit. Dan sakit ujian Allah. Orang yang bertakwa hebat lagu mana pun Allah bagi sakit seperti mana Nabi. Kalau kita rasa kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, Allah beri sakit. Itu ujian daripada Allah dengan dua sebab. Satu, nak angkat darjat. Yang kedua, nak kurangkan dosa. Yang ketiga, paling kurang pun untuk kita sentiasa dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau tak kena sakit, kita tak baca Quran. Sebab sakit baca Quran. Kalau tak kena sakit, kita tak bersedekah. Kerana sakit kita bersedekah. Berarti sakit itu ada hikmatnya. Terima kasih. Puan Haliza ada soalan? Silakan. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Teruskan. Ustaz, bolehkah kita merawat sendiri diri kita jika kita terkena sihir? Dan apakah dosa-dosa pada mereka yang menyalahgunakan? Okey, terima kasih. Puan, silakan doktor. Seminit. 30 saat. Secara dasarnya, ya memang kita digalakkan. Selain daripada kita mendapatkan rawatan daripada orang-orang yang arif dalam bidang perubatan, kita juga perlu merawat diri kita. Manakala macam kita ada rasa gejala-gejala sihir, memang sememangnya kita kena merawat diri kita dengan mengamalkan doa-doa, wirid-wirid, doa-doa maksud yang dianjurkan oleh Nabi SAW. InsyaAllah Tuhan akan menyembuhkan diri kita dengan izin. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, tidak pun 3 kul kita amalkan dalam hidup kita. Setiap kali lepas sembahyang, sebelum tidur, bangun tidur, insya-Allah tuan-tuan dapat menghindarkan dari sihir. Apa tuan-tuan, kita terima kasihlah kepada yang bagian Dr. Rusdi dan juga Ustaz Khairuddin dan juga daripada Satuan Perkumpulan Perempuan Cawangan Kampung Paya dan daerah Port Dickson. Terima kasih anda semua dan anda di rumah juga terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada minggu depan dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.